أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله
وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين صدق الله العظيم. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkatalah ia, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu tidakkah kamu mau bertakwa kepadanya? Maka ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata sesama sendiri, orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ia bertujuan hendak melebihkan dirinya daripada kamu. Dan kalaulah Allah berkehendak mengutuskan seorang rasul, tentulah ia menurunkan malaikat menjadi rasulnya. Kami tidak pernah mendengar seruan seperti ini dalam kalangan datuk nenek kami yang telah lalu. Ia tidak lain hanyalah seorang lelaki yang mengidap penyakit gila. Oleh itu tunggulah akan perubahan keadaannya. Oleh itu tunggulah akan perubahan keadaannya hingga ke suatu masa. Nabi Nuh berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, tolonglah daku kerana mereka mendustakan seruanku. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami, dan dengan panduan wahyu kami tentang cara membuatnya. Kemudian apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka, dan air memancut-mancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan, maka masuklah ke dalam bahtera itu 2 dari tiap-tiap jenis haiwan, yakni jantan dan betina. Dan bawalah ahlimu dan pengikut-pengikutmu, kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di antara mereka disebabkan kekufurannya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas. Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim. Dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang mendatangkan iktibar, dan sesungguhnya kami tetap menguji hamba-hamba kami. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 pada juzuk yang ke-18. Bermula ayat yang ke-23 sehinggalah ayat yang ke-30. Ayat yang kita bacakan ini merupakan kisah pertama daripada kisah-kisah Nabi yang ada dalam surah ini. Itu kisah Nabi Allah Nuh AS. Sebagaimana kita jelaskan bahawa surah ini mengandungi 5 kisah para Nabi. Yang pertama kisah Nabi Nuh yang akan kita bicarakan pada malam ini. Yang kedua ialah kisah Nabi Hud. Dan yang ketiga ialah kisah Saleh, Lut dan Shu'aib sekaligus serangkai. Dan yang keempat ialah kisah Musa, Harun dan Fir'aun. Dan yang kelima ialah kisah Isa dan ibunya Maryam. Ini 5 kisah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam dalam surah Al-Mu'minun. Yang setiap kisah ini menceritakan atau setiap kisah ini berfungsi untuk menggembirakan Nabi SAW, untuk menenangkan Rasulullah dan meringankan bebanan serta tekanan dakwah, supaya Nabi Muhammad SAW mengetahui
bahawa kesukaran jalan dakwah itu telah dilalui oleh nabi-nabi terdahulu. Dan segala tribulasi dan segala ujian telah dilalui oleh rasul-rasul yang terdahulu. Dan setiap kisah nabi-nabi ini juga Allah Ta'ala mengembirakan Rasulullah dengan menyebut tentang kebinasaan setiap penentang para nabi. Bahawa semua yang menentang para nabi berakhir dengan kebinasaan, iaitu kebinasaan isti'sal. Dimusnahkan semuanya. Bukan sekadar orangnya, tempatnya sekali. Sehingga tidak lagi meninggalkan apa-apa kesan, ataupun tidak lagi meninggalkan apa-apa manusia dan keturunan. Cuma berbeza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatnya tidak terkena dengan azab isti'sal. Sebaliknya, umatnya beriman kepada Allah SWT. Kalau umat Nabi-Nabi lain yang lawan, semua hancur. Umat Nabi SAW berakhir dengan mendapat hidayah dan petunjuk. Berakhir dengan kemasukan Islam beramai-ramai. Maka itu perbezaan. Pun begitu, semua kisah para Nabi untuk baginda mengambil pengajaran. Dan juga untuk para penentang Rasulullah mengambil iktibar dan peringatan bahawa yang melawan, yang membenci, yang menolak kebenaran tidak akan lama. Dan tidak akan menang. Dan tidak akan bertahan. Kebenaran pula akan semakin kuat. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin padu. Baik, apakah dia punya logiknya ataupun apakah dia asas? Kerana sebelum ini ayat-ayat yang kita bacakan pertama menceritakan tentang sifat orang beriman yang berjaya. Kalau kita lihat daripada ayat pertama sehingga ayat ke-11, menceritakan kisah orang-orang beriman dengan 7 sifat kejayaan mereka. Dan selepas itu kita membaca tentang ayat-ayat yang berkait dengan dalil-dalil kewujudan Allah dan kekuasaannya. Dengan menciptakan manusia dengan peringkat-peringkatnya. Kemudian menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada mereka. Ini bermula daripada ayat 17 sehingga 22 yang kita bacakan semalam. Menceritakan tentang nikmat yang banyak Allah beri. Sama ada nikmat itu berupa ciptaan langit, ataupun nikmat itu berupa hujan yang turun, dan kesuburan tanam-tanaman, berbagai bentuk buah-buahannya, dan juga buah yang penuh keberkatan, pokok yang penuh keberkatan, pokok tin, pokok zaitun yang kita jelaskan semalam. Kemudian diikuti dengan nikmat binatang ternakan yang diambil manfaat susunya, dagingnya, kulitnya dan ditunggang. Sebagaimana nikmat lain itu nikmat kapal yang berlayar di tengah lautan. Sesudah Allah menyebut proses pertama orang beriman yang berjaya. Kemudian dalil-dalil kekuasaan Allah. Kemudian menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka tiba-tiba bawa kisah Nabi Nuh. Untuk menceritakan betapa kufurnya manusia. Sesudah Allah beri nikmat, sesudah Allah tunjuk dalil keesaan Allah, kekuasaannya, mereka tetap engkar kepada Allah dan mereka menentang serta mereka menyembah berhala yang tak buat apa-apa. Yang berhala ini tak ada apapun tanda-tanda ketuhanan. Berhala yang disembah tak ada langsung tanda-tanda ketuhanan. Dan tidak pernah memberi nikmat pada mereka. Dan tidak pernah menciptakan mereka. Maka Allah menyebut tentang sifat golongan yang gagal. Lepas menyebut golongan yang berjaya, yang menyembah Allah. Kenapa sembah Allah ni? Dalil-dalil kebesaran Allah. Dan juga nikmat yang Allah berikan. Tapi kebanyakan manusia memilih kufur. Maka Allah bawa cerita pertama kisah Nabi Nuh. Kenapa dibawa kisah Nabi Nuh? Ialah Rasul yang pertama. Dan penyelewengan yang pertama berlaku pada zaman Nabi Nuh. Penyembahan berhala pertama berlaku pada zaman Nabi Nuh. Yang dimaksudkan, ya memang kalau kita baca sirah, pada zaman Nabi Allah Idris pun ada penyembahan berhala. Tapi penyembahan berhala itu tidak dominan. Melibatkan kelompok kecil dan Nabi Allah Idris AS masih kuat. Dan mengerahkan bala tentera dan memerangi penyembah berhala. Maka habis. Adapun zaman Nabi Nuh, yang menyembah berhala ni kuat. Yang menyembah berhala ni ramai. Yang menyembah berhala ni berketurunan. Para ulama sirah menyatakan Nabi Allah Nuh AS diutuskan di negara Iraq. Itu tempat di mana Nabi Allah Nuh berdakwah ialah negara Iraq. Dan Al-Quran menceritakan bahawa dakwah Nabi Allah Nuh AS
dilakukan selama hampir 1000 tahun atau dengan lebih tepat 950 tahun. Dan umur Nabi Nuh, setengah menyatakan umur Nabi Nuh 1200 tahun. Ada yang menyatakan 1450 tahun. Ada yang menyatakan 1750 tahun. Ada yang menyatakan 1050 tahun. Kerana berbeza dari sudut jangkaan umur tadi berdasarkan beberapa faktor. Pertama, mereka melihat bahawa Nabi Allah Nuh mendapat wahyu pada usia 40 tahun. 40 tahun dan berdakwah 950 tahun. Dan hidup selepas itu 60 tahun. Ini yang kira-kira 1000 lebih. Ada yang menyatakan Nabi Allah Nuh mendapat wahyu ketika usianya 150 tahun. 150 tahun. Dan berdakwah 950 tahun. Kemudian hidup selepas itu selama 200 tahun. Artinya dengan bahasa mudah, umur Nabi Nuh antara umur yang Allah berikan dipanggil kalangan Nabi Muammarin. Muammar maknanya umur panjang. Antara orang yang umur panjang. Kalau kita lihat sejarah, umur paling panjang, sebagaimana kata Imam Ibn Jauzi dan kitabnya Al-A'mar, paling panjang sekali umur 3000 tahun, paling panjang makhluk Allah. Yang paling panjang lalu beliau, yang Imam Ibn Jauzi dan kitab beliau Al-A'mar, menyebut beberapa makhluk yang umurnya 3000 tahun. Ini kalangan manusia. Diikuti yang umur 2000 tahun, kemudian 1000 tahun, kemudian seterusnya. Ya, tidak mustahil dengan umat dahulu Allah beri umur yang panjang. Sebagaimana Allah cerita dakwah Nabi Nuh memang 950 tahun. Ini dakwah yang terpanjang. Jadi kita tahu kebiasaan Nabi dapat wahyu 40 tahun. Dan selepas taufan, Nabi Allah Nuh hidup lagi berapa puluh tahun. Ada yang kata berapa ratus tahun. Untuk terus menyebarkan dakwah dan agama. Dan kejadian ini berlaku di Iraq. Dan berakhir di Iraq. Ada yang menyatakan kapalnya berlabuh di Bukit Judi yang terletak di Turki. Ada yang menyatakan ialah di kawasan Iraq bersempadan dengan Turki. Kita tahu Iraq ni sepadan dengan Turki. Lepas tu digaduh perang kerana masalah orang Kurdi. Orang Kurdi yang sekarang dia ada negara Kurdi di Iraq. Yang menjadi ancaman besar pada Turki. Turki ni dia, musuh dia paling ketat orang Kurdi. Orang Akrad dia panggil. Kurdi lah bangsa daripada yang lahir pemimpin yang hebat Salahuddin Al-Ayyubi. Bangsa Kurdi. Mereka berpecah belah selepas Salahuddin Al-Ayyubi mati. Selepas Salahuddin Al-Ayyubi menegakkan negara Ayyubiyah di Mesir. Mereka berkumpul di Mesir. Dan bila Salahuddin wafat, meninggal dunia, anak beranak dia, anak saudara dia berbalong untuk merebut wilayah. Berebut wilayah. Maka Allah timpakan kehinaan pada bangsa Akrab. Mereka ramai tapi tak ada negara. Orang Kurdi ni ramai. Jumlah mereka hampir 17 juta orang. Tapi tak ada negara. Duduk kat sempadan Turki sikit, dekat Iraq sikit, dekat Iran sikit, dekat ni sikit. Dia duduk sikit-sikit macam tu. Dia bertebaran. Orangnya ramai. Dan sekarang kalau di Iraq mereka dah ada negara sendiri, negara Kurdi. Bangsa Kurdi. Ya, kami ada beberapa orang guru yang daripada bangsa Kurdi. Akrab. Yang mereka ni di kalangan orang, dia tak bercakap bahasa Arab. Tapi mereka mahir bahasa Arab. Mereka ada bahasa Kurdi. Tapi mereka boleh bermuamalah bahasa Arab dengan lancar. Maka setengah menyatakan bahawa ia berada dekat sempadan Turki. Ada yang kata Iraq. Dan kemudian Nabi Allah Nuh menetap di kawasan namanya Kufah. Yang masih di kawasan Iraq. Artinya setengah menyatakan bahawa Nabi Nuh ialah yang pertama duduk dalam empire atau tamadun Babylon. Sebelum kita cerita tentang Namrus selepas itu. Nabi Nuh dulu pada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Nuh digelar sebagai bapa manusia yang kedua. Abul Bashar Al-Thani. Bapa manusia pertama Adam AS. Dan selepas Adam AS, zaman Nabi Nuh, semua manusia dihancurkan, melainkan yang duduk dalam bahtera Nabi Nuh. Dan keturunan hanya daripada anak-anak Nabi Nuh. Daripada anak lain tak ada keturunan. Maksudnya yang naik bahtera tu, ada yang kata 80 orang. Ada yang kata 78 orang. Tapi jumlah lelaki separuh, perempuan separuh. Yang berkembang keturunan cuma daripada anak-anak Nabi Nuh. Daripada Sam, Ham dan Yafis. Adapun Kanaan, anaknya mati kafir. Dan juga salah seorang isterinya juga mati kafir. Daripada yang lain yang beriman, keturunannya tak berkembang.
untuk menjaga akidah manusia, maka lahir keturunan ini pada anak-anak Nabi. Supaya dijaga akidah tadi, dipelihara akidah. Dengan pemantauan anak-anak Nabi ini yang bernama Yafis, Ham dan Sam. Dengan isteri masing-masing. Dan ini secara ringkas preview kisah Nabi Allah Nuh AS. Sebelum kita lihat penafsirannya. Allah kata, walaqad bahawasanya arsalna Nuhan, kami telah utuskan Nuhan, Nabi Allah Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala ya qaum, lalu Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah kamu Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kamu tak ada Tuhan lain. Untuk menunjukkan bahawa zaman ni zaman orang sembah berhala. Sembah selain daripada Allah SWT. Maka Nabi Nuh menyeru kaumnya. Dan ini membuktikan setiap Nabi Allah Ta'ala utuskan kepada kaumnya. Melainkan Nabi Muhammad SAW Allah utuskan pada manusia semuanya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. Tidak kami utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan seluruh manusia. Kafatan linnas. Adapun nabi-nabi lain kita akan tengok takbir disebut ila qaumihi, pada kaumnya. Maka kaum Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh berkata, sembahlah Allah. Apa yang diseru oleh para nabi? Yang pertama, para nabi menyeru persoalan akidah. Bahkan kita pun dalam pendidikan, yang pertama ialah persoalan akidah. Yang kita perlu ajar anak-anak kita. Itu anak kita keluar perut mak dia, kita pun azan. Ajar kalimah tauhid dan lafaz azan. Bukan kita ajar anak kita supaya itu akidah. Sebelum kita ajar perkara syariat. Kita mula ajar perkara syariat ni pada usia dia 7 tahun. 7 tahun mula kita ajar dia bab solat. Mula kita ajar dia solat. Dan tempoh dia membesar, dia ajarkan akidah. Allah yang menciptakan, Allah yang buat tu, Allah yang buat ni. Tapi kadang-kadang kita gagal memahami marahil peringkat-peringkat umur tadi. Masa dia kecil tu kita cerita akidah hantu ke dia. Itu dia takut hantu sampailah umur 60 tahun. 60 tahun sebab dia ajar masa kecil tu. Takut hantu. Suruh tidur-tidur nanti buang hantu dia. Tak takut hantu, dia ajar takut buang hantu. Akhir budak dia kecil ni, dia tertanam kuat. Takut tadi. Sehingga sampai ke tua. Tuan-tuan bukan belajar takut hantu masa umur 40 tahun. Daripada kecil. Mula bercakap, kita nak takutkan anak kita, kita pun cerita hantu. Kita bawa dia menonton cerita hantu. Cerita kartun ada cerita hantu. Sehingga anak-anak tadi akhirnya terbentuk dalam keyakinan dia hantu. Kuat. Lepas tu baru kita ajar dia semayang. Memang dia semayang tapi takut hantu. Kerana dalam proses umur dia sampai umur 7 tahun, kita tak tanam sungguh-sungguh hal akidah. Tak tanam. Lepas tu masa tu kita cakap apa, dia telan dia. Dia kata ni Allah ciptakan kita. Allah sentiasa bersama kita. Allah yang bantu kita. Allah berrezeki pada abah dan pada umi. Allah yang hidupkan kita. Dia tak faham, tapi dia jadi akidah. Budak tu dia tak faham, tapi dia dengar. Benda tu seperti kita semai dia untuk dia tumbuh. Tapi bila dah besar baru kita nak tanam benda tu agak sukar. Bukan kata tak boleh, agak sukar. Dia perlukan satu benda yang lebih kuat. Sebab itu kesan, kalau kita lihat ada orang takut orang lebih, takut sekian lebih. Kerana didikan. Satu ketika, Umar Khattab tengok budak-budak sedang main. Bila orang nampak Umar Khattab, budak-budak dia cabut lagi. Melainkan ada seorang budak tak lari. Kalau Umar Khattab mendekati budak ni, Umar Khattab tanya budak, kenapa kau tak lari? Kenapa kau nak lari? Jalankan luas. Jalanlah. Jalan luas. Mu anak siapa? Saya anak Zubair bin Awwam. Ayah saya Zubair bin Awwam. Salah seorang yang dijamin masuk syurga. Namanya Abdullah. Abdullah bin Zubair bin Awwam. Ya, daripada kecil ditanamkan berani. Tak takut orang. Kita mana budak lain takut Umar Khattab. Lari. Ya, kalau kita tengoklah kalau AJK masjid yang bengkel-bengkel tu, budak kan takut tengok. Tengok tu balik rumah budak. AJK bengkel. Tapi ada budak tak takut. Kerana ayah dia ajar akidah kuat. Kuat. Sehingga dia berkata pada Umar Khattab, buat apa aku lari? Jalankan luas. Jalanlah. Tak boleh aku nak lari. Dia tanya anak siapa? Zubair bin Awwam. Maka benarlah sebagaimana bapa, anak dia macam tu. Maknanya dia ajar berani. Maka ini hal akidah. Maka Nabi Allah Nuh yang pertama ajar kaumnya akidah.
Lalu jawab balas daripada kaumnya di kalangan pemimpin. Semua para nabi lawannya pemimpin. Hak bawah berfikir cara pemimpin berfikir. Dan memang setiap zaman begitu. Kebanyakan rakyat berfikir dengan cara pemimpin berfikir. Kalau pemimpin itu tak setuju, maka rakyat pun kata tak setuju. Seumumnya begitu. Sebab itu disebut an-nasu ala dini mulukihim. Manusia ikut agama pemimpin mereka. Macam kita hari kita duduk belawang-belawang kan, kerana ada pemimpin dua orang tu belawang, kita pun ikut belawang. Acuang dia. Pemimpin dia kata jom lawan dia, kita pun ikut dia, kita lawang dia. Secara umumnya, orang awam dia akan mengikut cara pemimpin dia berfikir. Pemimpin fikir macam tu, dia pun akan fikir macam tu. Maka para nabi berhadapan dengan pemimpin. Sebab itu Allah menyebut perkataan malak. Malak yakni pemimpin-pemimpin utama mereka. Bila disebut faqalal mala'ul ladzina kafaru. Berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir. Pada zaman Nabi Nuh semua pemimpin kafir. Semua. Kerana itu Allah menyebut alladzina kafaru, sifat mereka semua kafir. Tak ada seorang pemimpin yang beriman. Yang beriman ketika itu cuma Nabi Allah Nuh AS. Pada permulaan dan beberapa jumlah manusia yang kecil. Yang setengah kata 40, setengah kata 78 orang, setengah kata 80, tapi sepakat tak sampai 100 orang. Termasuk Nabi Nuh sendiri. Dan anak-anaknya. Anak Nabi Nuh 4 orang, kita dah sebut tadi, salah seorangnya kafir, iaitu Kan'an. Kemudian kata Allah Ta'ala, tentang jawapan balas pemimpinnya, ma hadza illa basyarum mithlukum. Kenapa pula kami nak ikut kamu? Kamu cuma manusia macam kami. Kemudian dia kata, yuridu an yatafaddal alaikum. Ni kamu suruh ikut kamu sebab kamu nak jadi ketua kami. Kamu nak nampak lebih atas pada kami. Walau sya Allah la anzala malaikatan. Kalau benar Rasul, pasti Allah turunkan malaikat. Kemudian kata pemimpin mereka lagi, ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Mengikut tradisi kami belum pernah berlaku macam ni. Ada Nabi. In wa illa, kamu cuma rajulun bihi jinnah, lelaki yang ada penyakit gila. Fatarabbasu, rakyat semua, kita biar je dia gila hatta hin sampai dia sembuh. Dia tengah gila tu. Nanti habis gila dia, tak adalah dia cakap macam tu. Orang-orang kafir, kalangan pemimpin menyebut 5 syubhah. Maksud 5 syubhah, 5 keraguan, 5 sebab penolakan. Kenapa mereka tidak mau beriman dengan Nabi Nuh. Yang pertama mereka kata, bahawa dia manusia macam kita je. Apa beza? Macam kita makan, minum, kaya, miskin, sihat, sakit. Benda sama yang ada pada manusia. Ya, Nabi-Nabi dia ada sifat harus, dia sifat manusia. Sakit ada. Ada. Muda, tua, sifat manusia. Kaya, miskin. Ada kadang-kala Nabi tu miskin, kadang-kala kaya. Ada Nabi yang kaya kemudian miskin. Macam mana kita kisahkan Nabi Ayub, kaya kemudian miskin. Kemudian kaya balik. Ada Nabi-Nabi yang alaihi salatu wassalam yang asal orang biasa, kemudian jadi raja. Dan ada yang sebaliknya. Maka sifat kemanusiaan itu sifat harus bagi para Nabi. Nabi yang asalnya muda, kemudian tua. Lalu kata mereka, kenapa dia perlu jadi Nabi? Istilah Nabi, macam kami tak boleh terima sebab dia cuma manusia. Walha sepanjang zaman memang Nabi itu manusia. Dan namanya Nabi memang manusia, belum pernah ada Nabi malaikat. Ataupun Nabi jin. Nabi mesti manusia. Dan mesti lelaki. Belum pernah ada Nabi perempuan. Belum pernah. Kerana itu Allah menyatakan tidak kami wahyukan melainkan lelaki-lelaki. Illa rijalan nuhi ilaihim. Melainkan lelaki je kami beri wahyu. Jadi tak ada perempuan yang jadi Nabi. Kenapa perempuan tak boleh jadi Nabi? Kerana mereka tidak mampu untuk memimpin syariat secara sepenuh. Tiba-tiba tengok ada waktu tak semayang sebab uzur. Nabi perempuan di uzur, dia tak semayang. Pengikut dia semua tak semayang. Sebab ikut uzur. Dan bila perempuan jadi pemimpin, dengan bebanan dia beranak. Ni kenapa tak memimpin? Ni tengah berpantang ni 40 hari. Oh beranak, memimpin. Kalau Nabi itu di kalangan wanita, banyak benda yang tidak munasabahnya untuk dia menjalankan tanggungjawab. Apatah lagi mungkin serangan gangguan seksual lebih kuat daripada gangguan lain. Berbanding Nabi lelaki, kalau Nabi lelaki tak ada gangguan seksual. Kalau Nabi perempuan gangguan seksual kuat.
Atau kalau sekarang bila jabatan polis dibuka untuk perempuan, kemudian dibuka tentera, antara aduan terbesar ialah gangguan seksual di Amerika Syarikat. Saya baca laporan di Amerika Syarikat. Dia banyak tentera wanita. Masalah pertama yang melanda tentera wanita ialah gangguan seksual. Walaupun dia haskor ni, gangguan seksual. Ada yang kena macam tu, ada yang kena macam ni. Sehingga menjadi masalah utama dalam ketenteraan mereka. Kerana memang wanita orang nampak untuk buat gangguan seksual. Apatah lagi kalau jadi Nabi. Orang pakai duk mengorak belakang Nabi. Jadi tak munasabah syariat yang dibawa. Maka ini adalah sunnatullah bahawa memang Rasul itu manusia. Jadi mereka condemn. Mereka kata kenapa manusia? Yang kedua, ini sepatutnya kalau Nabi mesti malaikat. Condemn mereka yang kedua. Yang ketiga, mereka mengatakan ini bukan menjadi tradisi nenek moyang kami. Nenek moyang kami tak pernah pun kami dengar ada Nabi. Yang keempat, mereka kata bahawa ini Nabi ni dia penyakit gila. Kena penyakit gila. Dan yang kelima, mereka berkata bahawa ni sebab nak kuasa. Yurid an yatafaddala alaina. Ni nak memimpin kita, nak kuasa. Walau kalau kita jawab semua syubhat ini, Nabi-Nabi SAW tidak pernah gilakan kuasa. Ya, para Nabi nak kuasa, tapi bukan gila kuasa. Tetapi maksud gila kuasa? Gila kuasa maknanya orang ada kuasa untuk menyalahgunakan kuasa. Maka ini gila kuasa. Tapi orang yang ambil kuasa untuk menyampaikan amanah ni kita tak panggil gila kuasa. Kita tak panggil ini gila kuasa. Untuk menyampaikan amanah. Yang kita sebut gila kuasa bila dia ada kepentingan peribadi. Okay, gila dah dia. Para Nabi tidak pernah ada kepentingan peribadi dia. Melainkan kerana perintah Allah. Dan bila dikata Nabi ni gila, maka jawapan mudah. Selalu kita sebut, gila ni senang kita nak kenal. Senang kita nak kenal. Apa pun orang letak label pada kita, label ni paling mudah untuk kita mengetahui. Betul atau tidak. Kalau orang kata dia ni bodoh misalnya. Kita tahu betul ke label dia bodoh. Tengok dia ni, boleh masuk universiti, bodoh kat mana. Dia pun karang buku, bodoh kat mana. Dia pun boleh bercakap dengan lancar, kat mana bodoh. Kerana sifat orang bodoh kita maklum. Tahu orang gila, semua orang tahu gila. Kalau adalah orang gila kat sini, semua orang kenal dia gila. Tak ada seorang pun kata dia tak gila. Orang kata tak, dia tu maqam martabat 7. Dia tak gila. Dia berada pada maqam tertinggi. Tak ada orang kata gila tu. Bila kita semayang duk menghadap kiblat, dia menghadap ke dinding belakang sana. Kata budak ni gila ni. Ia mudah dikenali. Gila bukanlah satu benda yang perlu diuji kaji kat makmal untuk tahu orang ni gila. Kena ambil spesifik, kena ambil DNA dia, confirm dia gila. Tak ada orang tak akan buat kajian DNA untuk gila. Tengok perangai tahu dah gila. Tengok cara bercakap tahu gila. Mereka cuma cari je satu label paling buruk untuk menjauhkan manusia dari Nabi-Nabi. Lalu mereka kata, ni Nabi Nuh gila. Dia tengah gila lah tu. Nanti dah okey, dia tak akan cakap lagi macam tu. Walau Nabi Nuh konsisten bercakap selama 950 tahun. Orang gila dia tak akan istiqamah buat sesuatu. Tak akan. Kemudian bila mereka kata malaikat, kenapa tak turun malaikat? Mereka sedia maklum bahawa syariat tadi untuk manusia bukan untuk malaikat. Kalau turun malaikat sebagai rasul dan nabi, pertama kejadian malaikat yang berbeza dengan manusia yang mereka takkan dapat lihat. Yang kedua mereka cuma dapat lihat bila malaikat itu berupa manusia. Maka ini kita katakan mengulangi benda yang sama, baik turun manusia. Dan yang ketiga, keperluan malaikat berbeza dengan keperluan manusia. Manusia nak makan, nak minum, nak kahwin, nak beranak pinak. Mereka tenang dengan anak, mereka tenang dengan isteri. Malaikat tidak. Malaikat tidak punya nafsu. Makan tidak, minum tidak, kencing tidak, berak tidak. Walhal, Nabi ni dia buat syariat. Dia memimpin, menyusun dan mendisiplinkan kehidupan. Daripada tidur sampai tidur balik. Makan, minum semua Nabi-Nabi SAW ajar cara mengikut syariat. Maka para malaikat tidak boleh berbuat demikian. Artinya semua syubhat yang mereka timbulkan tak masuk akal. Oleh akal mereka sendiri. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut dakwaan-dakwaan mereka, tuduhan-tuduhan mereka yang sebenarnya lahir daripada sifat ego. Tetapi bila orang tolak sesuatu, barangkali dia tolak itu ada kebenaran. Barangkali ia menunjukkan hasad, dengki dan juga kebatilan. Kita boleh tahu dengan mudah.
Kalau kita offer sesuatu yang baik, tiba-tiba dia tolak. Kita boleh tahu orang ni tolak kerana ego ataupun orang ni tolak ada kerana sebab-sebab lain. Maka apa yang diajar oleh Nabi Nuh AS, menyembah Allah, meninggalkan berhala, itu satu benda yang mudah untuk dipahami. Tiba-tiba mereka tolak lalu memberi 5 alasan yang tak boleh dipahami. Alasan kata Nabi ni gila. Tak nak faham macam mana Nabi ni gila. Walau Nabi ni ada anak, ada isteri. Walau Nabi ni boleh bercakap, mematahkan hujah mereka. Orang gila tak boleh patahkan hujah. Kemudian bila dikatakan Nabi ni nak kuasa, mereka kenal Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh nak kuasa, maka dah lama Nabi Nuh akan menggadaikan prinsip. Sebab orang kalau nak kuasa, antara sifat mereka dia akan gadaikan prinsip. Orang bila dia bukan nak kuasa, maksudnya dia bukan nak menyalahgunakan kuasa, dia tak akan gadaikan prinsip. Dia cakap A jadi A sampai bila-bila. Dia ajak sembah Allah sampai bila-bila sembah Allah. Sebab itu bila Nabi Muhammad SAW, bila antara tuduhan pada Rasulullah juga kuasa. Lalu mereka kata, ya Muhammad, in kunta arakta bima ji'ta bihi mulkan sawannaka alaina hatta takuna malikan. Hei Muhammad, kalau dengan dakwah ni sebab kamu nak kuasa, kami lantik je kamu jadi raja. Sehingga kamu menjadi raja kami. Walau kat Mekah belum ada raja. Tak apa, kita lantik, kita buat jawatan raja. Kalau betul kamu nak kuasa, asalkan berhenti dakwah. Nabi tak berhenti. Sebab Nabi bukan gila kuasa. Kerana orang gila kuasa, tuan-tuan boleh tengok karakter dia, dia akan gadaikan prinsip dia. Prinsip-prinsip asas. Prinsip-prinsip teknikal lain. Benda-benda teknikal tu hal lain. Asas. Hal-hal yang berkait dengan usul. Itu akidah. Mereka kata, baik, boleh. Wahai Nuh, kamu jangan lagi condemn kami punya berhala, kami lantik kamu ketua. Tak payah condemn berhala kami. Just biarkan. Kami beri kamu kuasa. Nabi kata tak. Kekal berdakwah. Mengingatkan tentang kebatilan berhala yang disembah. Kemudian sesudah, Allah menyebut segala syubhat yang tak masuk akal mereka. Dan Nabi Nuh mengetahui mereka menolaknya kerana sombong. Apa kata Nabi Nuh? Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Wahai Tuhanku, tolonglah aku dengan pendustaan ini. Bila Nabi Nuh doa ni lepas dah beratus tahun dakwah. Bukan sekali dakwah tu doa, ya Allah musnahkan kaum aku, tidak. Bila Nabi Nuh AS menyedari penolakan mereka bukan sebab kejahilan. Penolakan mereka juga bukan kerana pengaruh orang tu, pengaruh orang ni. Tapi penolakan itu sudah menjadi prinsip berakar umbi sampai ke anak-anak kecil. Iaitu akidah untuk menolak Nabi Nuh bukan sekadar dipelapuri oleh orang tua generasi pertama Nabi yang menentang Nabi Nuh, sehingga generasi anak-anak kecil. Generasi anak-anak kecil ditanam untuk membenci Nabi Nuh. Ketika itu Nabi Nuh berdoa pada Allah. Sebab Nabi Nuh kata, wala yadidu illa fajiran kafara. Kalau lahir anak pun anak kafir. Maknanya dia kecil tu aja kafir dah. Untuk lawan Nabi Nuh. Untuk membenci Nabi Nuh. Ketika itu Nabi Nuh berdoa, Rabbi ansurni, wahai Tuhanku tolong aku. Bima kadzabun, disebabkan pendustaan mereka padaku. Fa'auhayna ilaih. Dia Allah Maha Pengasih. Allah Ta'ala tak suruh ataupun tak terus menurunkan balanya. Tapi Allah Ta'ala tempohkan lagi dengan Nabi Allah Nuh diperintahkan membina bahtera. Membina kapal yang mengambil beberapa tempoh dan masa untuk menyiapkan kapal tersebut. Bila kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa'auhayna ilaihi, dan kami wahyukan kepada Nabi Nuh, anisna'il fulk, untuk dia membina kapal. Bi'ayunina, dengan perintah kami, wa wahyina, dengan wahyu kami, dengan penjagaan kami. Nabi Allah Nuh AS, dia perintahkan oleh Allah untuk buat satu kapal. Dengan ajaran, dengan tunjuk ajar Allah Ta'ala. Allah yang ajar cara nak buat kapal. Berapa tingkat, besar mana, depan macam mana, belakang macam mana. Kalau kita baca setengah-setengah kitab tafsir, dia menyebut tentang sifat bahtera Nabi Nuh. Dengan 3 tingkat, 1 tingkat untuk binatang, 1 tingkat untuk tanaman, 1 tingkat untuk orang. Ada yang mengatakan dia sifatnya macam ni, macam ni. Itu semua tidak ada dalil yang jelas. Tetapi yang jelas bahtera itu dibina dengan perintah Allah. Dan dengan petunjuk Allah. Allah beri petunjuk pada Nabi Nuh macam mana nak buat bahtera. Bentuk macam mana. Kalau kita sebut hari ni, kalau kita buat sesuatu, ilham datang. Orang macam kita, manusia panggil ilham lah. Kita cipta macam ni dengan ilham.
nak buat bentuk ni, bentuk ni, bentuk ni. Orang buat kereta misalnya. Kenapa tayar 4? Dia tak buat tayar 5. Dia fikir keseimbangan. Dia dah kira secara ilmu fizik dia sekian-sekian. Kenapa tayar tu kena depan, yang ni kena belakang. Dia tak buat depan belakang 4-4. Dia dah fikir semua. Akhirnya semua orang ikut metod buat kereta macam tu. Sebut je buat kereta, mesti tayar 4 macam tu. Mereka pula cipta grey macam ni, gini. Mereka buat ilham. Datang berbagai bentuk. Para Nabi lagi tinggi ilham mereka yang disebut wahyu. Kalau kita kagum dengan orang ini, dia buat sesuatu dengan ilham. Dia kita panggil inovatif, kritis. Dia kreatif. Buat sesuatu, buat telefon canggih. Sampai boleh ambil gambar, boleh zoom, boleh edit gambar. Canggih kita kata. Itu ilham manusia biasa. Ini ilham para Nabi atas wahyu. Artinya kapal itu hebat. Kapal itu mampu membelah badai, membelah ombak yang besar, membelah situasi yang dahsyat. Dalam keadaan selesa orang dalam tu. Tak ada mabuk laut. Tak adalah orang dalam bahtera Nabi Nuh jadi mabuk. Sebab ombak besar. Akhirnya mabuk semua bertiarap kerana mabuk laut. Tak ada. Semua berjalan dengan biasa. Ya, ada orang buat lakaran, ada orang cuba. Tapi ini semua benda yang gaib. Kerana membayangkan bahtera Nabi Nuh tidaklah penting. Membayangkan bentuk bahtera Nabi Nuh. Ada yang cuba buat bahtera Nabi Nuh. Ada yang cuba buat filem. Ada macam-macam cara. Macam mana nak buat bahtera Nabi Nuh sedangkan sumber tadi sumber yang bersifat khusus antara Allah dengan Nabi Nuh. Ia bukan sumber yang dibukukan. Direct. Hanya Nabi Nuh tahu. Maka bila Nabi Allah Nuh AS membina bahtera. Lalu Allah Ta'ala kata, فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا, boleh sampai waktunya. Allah menyuruh Nabi Nuh terus bersabar. Bina bahtera untuk satu tempoh. Mungkin puluhan tahun makan masa. Sambil bina kapal, sambil berdakwah. Habis kenapa diperintah bina kapal? Untuk tunjukkan pertolongan Allah dah datang. Tapi pertolongan tu belum datang dengan sempurna. Datang mukaddimah dia. Mukaddimah tu dah ada untuk menaikkan motivasi. Sebab Nabi Nuh berada pada satu tahap. Tuan-tuan bayangkan 950 tahun dakwah orang tak dengar cakap. Kita anak kita baru 2 tahun dakwah. Pasal dah berbuih mulut. Saya dah penat dah, saya suruh anak saya berbuih mulut. Ada 950 tahun tak ada, Ustaz. Baru 9 hari. Anak kalau balik asrama berbuihlah mulut saya. Nasihat dia ni. Ridho kuat, tak mengaji Quran. Marah kita ni. Baru anak balik asrama 7 hari. Kita dah rasa bosannya nasihat. Nabi Nuh dengan ratus tahun, macam mana nak bina balik motivasi? Ataupun semangat? Pertolongan Allah tunjuk mukaddimah dia. Untuk mengembirakan Nabi Nuh. Mukaddimahnya buat kapal. Buat dulu kapal. Bila datang waktunya, kami akan beritahu. Siap kapal, maka datang. Maka Allah beri tanda. Wafarat tanur. Dan ketika mana air melimpah daripada tanur. Apa itu tanur? Tanur ialah satu, kita katakan, di sini setengah ulama perkataan tanur merujuk kepada kawasan dapur. Ni tempat dapur tadi yang dia letak puyuk belanga di kawasan dapur, tanur. Maka bila air keluar ikut situ, maknanya dah sampai waktu. Bila air keluar daripada situ, tanda dia, maknanya air tu dah mula, macam kita lah, kita nak tahu berlaku kepala air, tak berlaku kepala air. Kita tengok ranting-ranting mula penuh, ni kepala air ni. Kita tengok ada hujang sebelah sana. Kita dengar macam bunyi-bunyi. Ni orang tahu tanda kepala air. Ini orang yang mandi air terjun, nak tahu macam mana nak tahu tanda kepala air ni sedang berlaku. Dengan mereka melihat, bila ada je ranting-ranting kayu mula banyak, daun-daun mula banyak, ni tanda. Bila mereka nampak ada hujang belah sana, itu tanda dia. Nampak redup. Maka ini tanda. Nabi Allah Nuh juga Allah beritahu tanda. Tandanya tempat dapur dia tadi keluar air. Maksudnya tanah tadi dah bertakung air, mata air itu keluar kat situ. Sebab bila proses banjir Nabi Allah Nuh ini, pertama, keluar semua mata air. Semua mata air atas bumi ni keluar. Yang kedua, turun semua hujan. Yang ketiga, pasang semua sungai dalam. Mana proses itu proses paling cepat. Banjir paling cepat sekelip mata. Pertama dengan mata air keluar. Yang kedua dengan hujan lebat. Yang ketiga dengan pasang air. Dan yang keempat dengan ribut yang kuat, taufan.
Angin datang kuat. Dengan hujan, dengan angin kuat. Maka dia jadi macam begitu cepat. Ya kita tuan-tuan kalau hujan dengan angin mata nak celak pun tak boleh. Dengan angin yang kuat sakit mata kita. Ia begitu sekelip mata sehingga ke mana mereka cuba berlari nak selamatkan diri ke gunung, ke bukit, mereka dah tenggelam. Tak dan. Kita bila dengar baca kisah tsunami, dia orang cerita pergerakan air tsunami macam F1. Kelajuannya 300 km sejam sehingga 800 km sejam. Kelajuan air tsunami. Itu baru tsunami biasa tu. Yang berlaku tahun 2004 dulu kalau tuan-tuan masih ingat. Kelajuan air tu dia bergerak 300 km sehingga 800 km sejam. Dengan sekejap sampai ke jalan raya. Dengan sekejap habis rumah dan bangunan. Sehingga membunuh, sehingga menyebabkan angka korban beratus ribu orang. Sebab semua tak sempat nak lari. Apatah lagi banjir zaman Nabi Nuh AS. Dengan kelajuan air, dengan ribut taufan. Kemudian kata Allah, setelah menyebut tandanya, fasluk fiha, lalu kamu naiklah kapal. Fasluk fiha, naik kapal. Min kulli zawjain, dan bawa bersama kamu setiap makhluk, yakni binatang dengan pasangannya. Zawjain isnain, bawa sepasang jantan betina. Seorang orang tanya, apakah babi naik sekali? Babi naik sekali. Itu kan nak marah ke babi ni. Babi naik sekali tak usah. Ya, para ulama menyatakan ya. Sebab Allah menyebut lafaz yang umum, min kullin zawjain. Dia datang semua makhluk. Semua makhluk Nabi Allah Nuh diperintahkan bawa naik atas batu. Iaitu 2 ekor je, tina jantan. Untuk memelihara binatang-binatang tadi. Maka Nabi Allah Nuh pun perintah. Jadi ayat ni umum, kata ulama, babi pun termasuk. Ada setengah riwayat, tapi riwayat ini dhaif. Babi ni bersembunyi dalam punggung gajah. Bila babi ni tahu dia bersalah. Bila nampak ni orang sebut berjeluah punggung gajah ni, Nabi Nuh suruh basuh punggung. Bila time basuh, keluar gajah. Keluar babi, 2 ekor. Terjaga. Tapi ini diriwayatkan dengan sirah tamrid, sirah lemah. Riwayat yang lemah. Tapi itu kisah yang disebut dalam kitab tafsir daripada riwayat Ibn Abbas. Tapi yang zahir, bagaimana kata para ulama, memang semua naik. Binatang berpasang-pasang naik. Kalau kata ustaz, saya rasa dinosaur ni musnah zaman Nabi Nuh. Pak mati belaka. Kita kata tak. Kerana semua binatang naik, semua naik. Berpasang. Kalau betul ada dinosaur, dia akan naik juga lah sepasang. T-Rex naik sepasang. Apa benda lagi binatang dinosaur ni? Saya tak apa sangat dengan binatang dinosaur ni. Ada orang kata tak ni Ustaz, dia binatang dinosaur dia mati masa banjir besar zaman Nabi Nuh. Kita katakan dia mendustakan ayat Quran yang Nabi Nuh diperintah bawa naik sepasang untuk preserve, untuk kekalkan binatang ni terus wujud. Terus wujud. Ada pun katakan komet meteor yang langgar bumi sehingga habis mati dinosaur. Tapi orang tak mati, dinosaur je mati. Jadi cerita-cerita dinosaur ni satu cerita yang terlalu, kita katakan, terlalu bersifat yang tidak pasti. Tapi kita tahu ada binatang. Nama apa binatang itu bukan isu. Dia adalah makhluk-makhluk Allah. Tapi semua binatang-binatang itu Allah pelihara dalam banjir Nabi Allah Nuh. Dia pelihara sepasang untuk berkembang biak. Dan mereka terus berkembang biak. Kemudian kata Allah lepas cerita tentang bawa binatang naik. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum, dan dibinasakan melainkan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah yang naik bahtera. Kemudian kata Allah, wala tukhatibni fil ladzina zalamu, jangan engkau wahai Nabi Nuh berdoa meminta kepadaku orang-orang yang zalim untuk diselamatkan. Semuanya akan ditenggelamkan. Di sini Nabi Allah Nuh buat salah. Apa dia buat salah? Allah dah beritahu, jangan minta, jangan berdoa untuk diselamatkan mana-mana orang zalim. Yang dimaksudkan orang zalim yang tak naik bahtera. Tiba-tiba Nabi Nuh melihat anak dia berlari-lari mencari tempat tinggi. Lalu Nabi Nuh dengan sifat ayah dia, naluri ayah. Lalu dia berkata, ya bunayya arkam ma'ana, ya anakku yang tersayang, naiklah kapalku, naik bahteraku. Lalu anak dia berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', tak payah ayah, saya nak cari gunung, gunung ini protect saya daripada air. Lalu kata Nabi Nuh, al-yawm la asim, hari ini tak ada perlindungan, semua tenggelam. Dan ketika mana Nabi Nuh mengetahui anak dia tak dengar cakap, ketika itu Nabi Nuh berdoa, ya Allah selamatkan anakku, innahu min ahli, dia keluargaku, yang ini merujuk pada Kanaan. Di situlah Allah menegur Nabi Nuh. Kan dah cakap,
Siapa yang tak naik, dia zalim. Bila dia zalim, kamu tak boleh doa untuk dia. Kamu tak boleh simpati pada dia. Walau dia anak kamu. Tapi manusia, oleh kerana para Nabi juga manusia, naluri ayah. Naluri pada orang yang kita sayang. Naluri pada orang yang disayang itu berlaku. Maka Allah nak betulkan antara naluri dengan hukum, maka hukum diutamakan. Kita ni tuan-tuan memang ada naluri kesian itu dan ini. Tapi bila bersabit dengan hukum, kena tegas. Kesian kan anak ustaz tidur. Tak sembahyang subuh lagi ni. Kesian dia penat balik ustaz. Biarlah tak sembahyang subuh. Tak boleh. Naluri itu bertentangan dengan hukum. Suruhlah dia bangun solat dulu. Abang solat dulu bang. Lepas tu tidurlah nak tidur. Bangun solat dulu. Bangun solat sekejap. Bukan lama solat subuh dulu kan. Mama biasa solat 1.5 minit je. Bukan lama sangat. Artinya kita motivate anak. Kita tak boleh guna naluri kita untuk mengabaikan hukum Allah. Kita ayah ada naluri. Kadang-kadang kita kesian, saat saya tak nak paksalah anak saya tutup aurat. Sebab apa lah? Sebab dia kan nak tunjuk juga rambut dia tu saat biar lawa sikit. Rambut dia lawa. Jadi senanglah orang nak minang ni. Nampak rambut dia lawa. Artinya dia kadang-kadang mak ayah style macam tu. Dia kata ustaz bila dia kahwin dia pakai tudung lah. Ni dia muda lagi buat apa pakai tudung kesiang dia ustaz. Nak pakai yang tutup aurat kesian, ambillah dia nak pakai seluar dulu ke apa. Nanti dia kahwin dia pakai yang lengkap. Dan ini naluri yang bertentangan dengan hukum. Kita memang mak ayah ada naluri. Siapa pun. Dan naluri kita. Kalau kita pemimpin, kita nak suruh anak kita ganti. Tapi nak suruh anak ganti kita pemimpin, kita kena ambil tengok, kita ambil kira kelayakan dia. Sebab tu Umar Khattab, dia ada keinginan dia untuk lantik anaknya Abdullah. Tapi dia menolak naluri itu. Orang kata, Amirul Mukminin, apa kata kalau dicadangkan sekali Abdullah bin Umar, dia orang baik, dia orang alim. Umar kata tak boleh. Walaupun naluri ayah tu ada, tak boleh. Supaya tak ada orang fasik ikut jejak langkah dia lantik anak dia. Walau Abdullah bin Umar tu layak. Tapi Umar takut. Sehingga Umar kata sini mengarahkan anaknya jangan berniaga. Kenapa jangan berniaga ayah? Sebab aku bimbang orang akan berkata, dia beli barang anak khalifah, dia tak beli barang anak khalifah. Dia sentimennya anak khalifah. Macam kita lah main sentimen tu anak ustaz tu. Sentimen tu. Itu anak pengarah tu. Itu anak main sentimen. Maka Umar tak bimbang orang main anak sentimen anak khalifah. Sebab tu dia tak cenderung. Dan Nabi SAW juga tidak cenderung untuk melantik Hasan Hussein jadi pemimpin atau sebagainya. Tidak cenderung. Kalau naluri itu ada seorang datuk, sayang cucu. Tapi Rasulullah mengetahui tentang bagaimana untuk jangka masa panjang. Semua orang ada naluri nak lantik anak sendiri. Untuk ganti dia. Kita kalau ada syarikat, biar anak kita pegang syarikat. Kita kalau ada restoran, biar anak kita pegang restoran. Kita kalau jenis ceramah, kita nak suruh anak kita ganti kita ceramah. Kita jenis tok guru, pondok kita, biar anak kita ganti pondok kita. Naluri itu naluri normal. Tetapi saya ingat, naluri tadi jangan sampai bertentangan dengan hukum. Ayah dah jadi pemimpin, cenderung nak bagi projek ke anak dia. Cenderung. Dan anak aku nak berniaga, bagi. Akhirnya berlaku penyalahgunaan kuasa. Ramai pemimpin, dia beri projek ke anak-anak dia. Kenapa naluri tadi? Sebab tu naluri ni, tuan-tuan, ada keadaan boleh. Bila mana ada kelayakan. Ada keadaan memang tak boleh bila tak ada kelayakan. Artinya bila Allah mengingatkan Nabi Allah Nuh. Daripada awal lagi, jangan doa kepada untuk orang-orang yang zalim yang tak menaiki bahtera. Tiba-tiba Nabi Nuh berdoa, lalu mainkan sentimen nalurinya. Innahu min ahli, dia anakku. Maka Allah jawab, innahu laysa min ahli, dia bukan anak. Innahu amalun ghairu salih. Sebab dia tak beramal soleh. Maka bukan anak. Yang bukan anak yang patut diselamatkan. Sebab amalannya tak soleh. Akhirnya Nabi Nuh memohon ampun pada Allah. Sebab itu bila Nabi Nuh diminta syafaat kelak-kelak, dia kata aku tak boleh beri syafaat, aku ada buat salah. Aku ada buat salah. Ini salah aku. Salah dia taklah berdosa. Kerana saya katakan naluri itu benda fitrah. Nabi SAW waktu Abu Talib nak mati, Nabi kata masuklah Islam. Wahai pak saudaraku, kulli kalimatan asyhadu biha indallah. Sebutlah satu kalimah, aku jadi saksi di hadapan Allah. Tiba-tiba Abu Talib tak nak sebut. Tapi Rasulullah naluri sebagai seorang anak saudara yang dijaga oleh Abu Talib dengan jasa Abu Talib. Nak suruh biar Abu Talib ini beriman. Nabi guna pelbagai cara. Bisik, dekat, cakap.
Sehingga turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak boleh beri petunjuk siapa yang kamu sayang. Kami yang beri petunjuk pada siapa yang kami kehendaki. Ya, kita sayang, kita nak beri petunjuk. Kita tak mampu. Itu urusan Allah. Kita kadang-kadang bila berdakwah, kita cari orang kita sayang. Biar dia dengar cakap kita. Tak yang kita sayang, tak dengar cakap kita. Kuliah pun tak datang yang kita sayang. Yang kita tak sayang, kita benci, ni yang datang. Ni yang dapat hidayah. Kerana Allah yang pilih, bukan kita. Walau naluri kita nak suruh ni, anak kita biar ada. Anak kita biar rajin mengaji. Anak kita malah mengaji. Anak orang lain pula rajin mengaji. Kita nak biar ni saudara mara kita rajin mengaji. Saudara mara tak. Orang lain rajin mengaji. Kita nak orang kampung kita rajin mengaji. Tak, orang kampung kita tak rajin mengaji. Orang kampung sebelah rajin mengaji. Begitu Allah nak beri hidayah. Kita tak punyai kekuasaan untuk menentukan siapa dapat hidayah. Hebat kita macam mana? Ni kita ahli motivasi. Nak bagi semangat. Boleh bagi semangat 50,000 orang lain sehingga dia jadi jutawan. Tapi anak sendiri kita tak boleh beri semangat. Sampai sudah jadi penganggur sampai mati. Tak nak bisnes. Kita coaching orang, semua orang bisnes. Anak si kita coaching tak jalan. Kenapa? Yang beri petunjuk tu Allah, bukan kita. Sebab tu ramai orang, dia boleh islah, dia boleh baiki orang lain, akhirnya dia tak boleh baiki anak dia. Kita cikgu garang kat sekolah, anak murid semua dengar cakap. Tapi sampai kat rumah anak kita tak dengar cakap seorang. Ni anak-anak lain semua dengar cakap ni. Sebab anak-anak orang lain semua dapat 5A kalau periksa. Anak kita tak dengar cakap kita. Akhir dapat 5E. Kita dapat kat sekolah guru cemerlang. Cemerlang, terbilang. Kita ni. Anak kita tak macam tu. Kerana nak beritahu, hal ini berkait dengan keizinan Allah. Sebab tu tak ada orang berkuasa untuk menentukan siapa untuk dia beri itu dan beri ini. Hatta pada Nabi SAW. Ya, para Nabi nak anak dia dapat hidayah. Naluri ayah, Allah tak izinkan. Nabi nak isteri dia dapat hidayah, pun Allah tak izinkan. Isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Nuh sekali. Yang kufur pada Allah. Begitu mahanya hidayah. Dan semua orang tahu tentang nilainya. Kemudian kata Allah, Faiza stawaita, bila kamu dah naik dalam bahtera, wa man ma'aka, dan yang bersama dengan kamu yang beriman, faqulil hamd, dan berdoa dengan doa ini, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Kita tuan-tuan kalau terlepas daripada apa pun kesusahan, sebutlah alhamdulillah, paling ringkas. Paling ringkas. Dan ini doa yang sempurna. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami daripada kaum yang zalim. Dan kemudian bila bahtera itu mula berlabuh, doa ni pula. Allah ajar dua. Doa pertama, doa bila naik bahtera. Syukur pada Allah selamat. Doa yang kedua ialah doa bila mana berlabuh bahtera. Wa qur rabbi anzilni, katakanlah wahai Tuhanku, anzilni, turunkan aku, tempatkan aku, labuhkan aku, munzalan mubarakan, di tempat yang penuh barakah. Tempat yang baik. Wa anta khairul munzilin, engkau sebaik-baik orang yang menempatkan, meletakkan satu tempat. Contoh kita bila pindah randah sampai satu tempat, kita tak tahu kampung tu elok tak elok untuk kita. Kita tak tahu. Kita baru pindah ni daripada JB pindah ke Cyber, pindah ke Putra, pindah sekian-sekian. Kita tak tahu tempat ni elok tak oleh, baca doa ni. Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Wa anta khairul munzilin, ya Allah, letakkan aku di tempat yang berkat. Dan engkau sebaik-baik orang, sebaik-baik yang menempatkan hamba-Mu di tempat yang berkat. Ya, mudah-mudahan kita dapat jiran baik. Mudah-mudahan kita dapat tempat yang subur dengan ilmu sebagaimana kita duduk tempat yang subur dengan ilmu. Dia baca doa ni. Kadang-kadang kalau kita pergi kemah dalam hutan, nak pilih tempat berkemah ni, tak naklah tempat-tempat jin main. Tempat jin ataupun tempat kawasan jin misalnya. Maka kita baca doa ni. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Mana-mana pun tempat tuan-tuan nak turun, tuan-tuan nak duduk, tuan-tuan nak berlabuh. Kita kalau naik kapal, naik bot ni, nak berhenti tempat ni, pok untuk mengairkan. Baca doa ni. Moga tempat ni tempat yang baik. Tempat yang berkat, tak ada mudarat. Tak ada binatang, tak ada gangguan, tak ada itu, tak ada ini. Ini doanya. Kemudian kata Allah, inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Sesungguhnya apa yang berlaku itu menjadi ayat, yakni menjadi suatu pengajaran. Yang dimaksudkan ayat di sini kisah Nabi Nuh, kisah bahtera Nabi Nuh, kisah kebinasaan kaum Nabi Nuh,
menjadi dalil tentang kekuasaan Allah. Dan kata Allah, wa in kunna lamubtalin, kami menguji Nabi Allah Nuh dan kami menguji kaumnya. Kami menguji manusia yang berada pada zamannya. Artinya Allah nak beritahu semua kejadian berlaku ini ujian Allah. Pastikan kita bersedia menghadapi ujian Allah. Dan segala kisah para Nabi SAW satu bentuk ujian Allah. Supaya kita tidak cenderung untuk menjadi golongan yang binasa. Kerana siapa pun yang menolak kebenaran, kelak atau lambat laun dia pasti akan binasa. Dia pasti akan binasa di dunia sebelum datang kebinasaannya di hari akhirat kelak. Ini kisah atau pengajaran umum kisah Nabi Nuh AS. Yang Allah bawa kisah ini yang kita dah sebut bagi menghiburkan Nabi SAW dan bagi mengancam orang musyrik Mekah. Kamu yang lawan Nabi dengan segala penolakan yang kita sebut 5 jenis penolakan. Yang kamu kata Nabi gila tu, orang dulu dah kata Nabi Nuh gila. Yang kamu kata kenapa tak turun malaikat? Sebab ini dialog sama. Dialog yang menolak wahyu, yang menolak Rasul, dialog sama. Orang lain, zaman lain. Yang kata kenapa tak turun malaikat? Kenapa beri orang, tak beri malaikat? Kenapa begitu? Kenapa begini? Ingat yang dulu cakap begitu, dia jadi begini. Macam kita lah kalau orang cakap besar. Dia cakap besar, dia duduk kat sungai, dia kata, aku tak takut buaya, datang buaya aku kepak je. Aku ketuk je. Aku ketuk je. Kita kata, Man, dulu ada kawan saya cakap macam tu juga. Tahu-tahu kena makan buaya tu. Kita cakap dulu kataan tu, sebab orang cakap sombong ni, dia dialog sama je. Dulu pun ada kawan saya cakap macam gini, lepas tu kena telang buaya. Tu kawan tu takut. Melainkan kalau dia tak ambil pengajaran, dia sombong juga sampai dia kena. Dan kita kan kita ada beritahu kawan-kawan kita. Ni kalau macam ni, tanda ni macam ni. Kalau macam ni, jadi kita ambil pengajaran. Kita ambil pengajaran dari kisah tersebut. Ada seorang sahabat saya, dia pun memang suka cakap besar. Dia kata, saya ni tak mungkin miskin. Saya pandai bisnes. Lepas tu dia jatuh bisnes. Bengkak. Kita ingatkan kawan kita yang satu lagi supaya jangan cakap besar macam ni. Jangan cakap besar macam ni. Di setiap perkataan, saya katakan, kebanyakan perkataan orang yang binasa ialah satu perkataan yang diulang-ulang oleh manusia yang berbagai zaman. Sebab tu tuan-tuan hati-hati dengan setiap perkataan yang menjadi dialog, yang menjadi skrip orang-orang zalim. Yang menjadi skrip orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Kita kalau baca hadis Nabi, kita kalau baca kisah, baca sejarah, kita pasti akan dengar dialog-dialog orang yang binasa, yang teruk. Jadi pastikan dialog tadi, perkataan tadi bukan ucapan kita. Wa imma menunjukkan kita bangga ke, sombong ke, wa imma menunjukkan kita menghina agama ke. Ya, ada dialog-dialog yang menghina agama, yang memperolokkan agama, mempersendakan agama atas nama lawak jenaka. Jadi jangan. Saya dah tengok ramai orang dia lawak jenaka hal agama, akhirnya dia hancur, karier dia hancur. Saya dah tengok orang ramai bila dihina Rasulullah SAW, maka dia habis. Tak lama dia yang lokek katung Nabi, yang hina Nabi, semua matinya teruk. Semua mati teruk. Yang kata ada seorang hamba Allah tu, dia kata Nabi sama diracun oleh isterinya sendiri. Akhirnya Allah tunjuk dia ni mati dalam keadaan yang begitu teruk. Dia fitnah Rasulullah, dia nak fitnah isteri Nabi. Dia kata Nabi diracun oleh isterinya sendiri. Dia nak tunjuk buruknya rumah tangga Nabi SAW. Tentang siapa pun cakap dialog tu, pertama saya katakan, bila kita duk baca banyak kisah, cerita, hadis dan sebagainya, saya katakan bahawa dialog itu dialog yang sama. Supaya kita sentiasa waspada dengan dialog-dialog orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Allah boleh sebut dialog kaum Nabi Nuh, itu juga dialog kaum musyrik Mekah. Itu juga dialog kaum Samud, kaum Ad. Itu juga dialog kaum-kaum yang pernah dibinasakan, kaum Ahqaf dan sebagainya. Jadi kita ni, dalam kita bercakap, jangan kita bercakap bahasa-bahasa orang yang Allah Ta'ala hina dan musnahkan. Jangan. Hati-hati bila bercakap. Hati-hati bila kita berfikir. Kadang-kadang cara kita berfikir pun, cara orang kafir dulu berfikir. Jangan berfikir cara orang kafir. Ni Ustaz, anak-anak ramai siapa nak beri makan? Tu saya tak beranak ramai, Ustaz takut sama ekonomi. Awak fikir ni sama macam jahiliah dulu fikir. Sama macam jahiliah. Jangan fikir macam tu. Beranak je ada je rezeki dia. Tapi kita kan diajar dengan zaman maju ni Ustaz, semua kena bayar. Ni parking kena bayar, semua kena bayar. Saya takut anak ramai. Kenapa? Nanti kena bayar. Nanti anak saya kos hospital, kos itu, kos pamper, semua ni. Jadi sebab tu saya cuma nak anak seorang. Seorang pun ramai Ustaz. Kau boleh nak separuh je anak ni. Dia kata seorang pun ramai. Sebab dia dah terikat dengan dialog orang jahiliah dulu, yang bila bertambah anak dia kata, siapa nak bagi makan? Lalu Allah jawab, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami beri makan, kami beri makan. Dan kamu pun kami beri makan.
Bukan kamu sendiri beri makan kamu. Kami beri makan pada kamu sebagaimana kami beri makan pada anak-anak kamu. Lepas tu tak payah bimbanglah anak-anak berapa. Kahwin je. Beranak je. Saya Nabi kata, tazawwajul wadud. Kahwinlah perempuan yang boleh beranak banyak-banyak. Supaya tuan-tuan jangan takutkan anak-anak. Akak kalau kahwin beranak seorang je tahu. Beranak dua tahu. Nanti susah nak beli insurans. Nanti susah nak beli benda tu. Kita jangan racun dengan ucapan jahiliah. Kita kata Nabi bangga anak ramai. Kalau akak boleh beranak sedozen lah akak. Jangan duk ikat, jangan duk makan pil perancang, jangan duk buat gitu, jangan duk buat gini. Itu rezeki Allah. Ambil. Tapi itu cara kita ajar fikir, cara betul. Nabi bangga anak ramai. Jangan fikir cara jahiliah, anak sikit lagi bagus. Last sekali anak masuk asrama lagi dah tinggal terkoten-koten seorang dia. Tak tahu nak buat apa. Akhir dia pun masuk asrama tu belajar. Dah boring, rumah tak ada orang. Jadi ya, yang Allah uji anak sikit tu hal lain. Kita cerita yang boleh anak ramai. Yang boleh anak ramai tapi dipikir nak anak sikit. Bukan dia dah racun fikiran ni. Jangan. Saya belum sedia dapat anak. Ustaz, saya kahwin ni 5-6 tahun saya tak fikir dapat anak. Tunggu lepas 10 tahun lepas kerjaya saya mantap. Mantap. Lepas saya dah stabil. Lepas sekian. Ini fikir jahiliah berlaku. Bagi kita rezeki Allah ambil. Kalau Allah uji kita, kita sabar. Allah bagi kita ambil. Dan kita bersyukur. Begitu saya sebut cara berfikir. Cara berfikir, cara bertindak. Jadi bila kita sebut skrip-skrip orang yang gagal, skrip orang yang dibinasakan, ia skrip yang sama tapi penuturnya berbeza. Semoga kita tidak menjadi penutur kepada skrip orang gagal dan skrip orang yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.